Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kelas kita diteruskan lagi bagi modul Single Phase Diversity Wiring, di mana modul ini berkaitan dengan kaedah peraturan dan pemasangan pendawaian elektrik satu fasa. Dalam pembelajaran yang lepas, anda telah diberi penerangan berkenaan jenis-jenis sistem pembumian. Bagi pendawaian domestik negara kita, sistem pembumian yang digunakan adalah sistem TT, iaitu Terra dalam bahasa Perancis yang bermaksud bumi-bumi. Di mana sistem pembumian jenis ini disediakan sendiri oleh pihak pengguna dan bukan daripada pembekal TMB. Apa itu pembumian? Pembumian adalah suatu sistem sambungan yang dibuat di antara logam dalam pemasangan elektrik dengan jisim bumi. Maksudnya di sini adalah dalam pemasangan elektrik, sistem pembumian akan dibuat dan bersambung dengan bumi. Contoh yang boleh kita lihat pada pemasangan soket ada keluar 13 am, di mana kabel berwarna hijau disambungkan pada terminal soket tersebut. Ia akan berakhir di tambatan bumi dalam kotak fuse agihan ataupun distribution board. Daripada terminal bumi ini, dalam kotak fuse agihan, satu kabel bumi iaitu kabel berwarna hijau akan disambung ke dalam bumi melalui elektrod bumi. Kemudian kita tengok yang berikutnya iaitu tujuan asas pembumian ke atas pemasangan dan alat elektrik adalah untuk keselamatan pengguna daripada bahaya renjatan dan kebakaran apabila terjadinya arus bocor ke bumi. Pembumian ni ialah satu sistem sambungan yang mana dia dibuat daripada antara logam-logam dalam pemasangan pendawaian elektrik dengan jisim bumi. Di mana pemasangan ini bertujuan bagi mengadakan satu laluan mudah iaitu dengan galangan atau rintangan yang rendah ke bumi supaya sistem perlindungan beroperasi dengan berkesan bagi menjamin keselamatan manusia ataupun pengguna daripada bahaya renjatan elektrik apabila terjadinya arus bocor ke bumi. Secara amnya, sistem pemasangan elektrik dibumikan bagi tujuan keselamatan, sistem perlindungan, menghadkan voltan berlebihan, mengadakan laluan nyahcas dan ia merupakan satu keperluan undang dan peraturan yang ditetapkan dalam Suruhanjaya Tenaga. Sistem pembumian amat penting dalam pemasangan elektrik dan ia terkandung di dalam keperluan pembumian dari sudut Akta 447 Peraturan Elektrik 1994. Mengikut slide yang ini, pembumian bahagian logam, poin neutral dan sebagainya. Menurut Peraturan 34/1, mana-mana penyalut, dodong, gagang, peti cantuman, peti Swiss, peti fuse, bingkai gear Swiss yang berlogam dan rangka dan tapak logam mana-mana jana kuasa, penukar rektifier, motor, peti dan teras berlogam bagi mana-mana peti sejuk, dapur memasak dan kelengkapan elektrik yang lain termasuklah apa-apa perkakas domestik kecuali digolongkan sebagai binaan kelas 2. Hendaklah dibumikan dengan berkesan. Jadi sistem pembumian ini amat penting di mana bagi pemasangan peralatan. Contohnya kita tengok sini dalam peti sejuk, dapur masak dan sebagainya. Kaedah pembumian. Mengikut Peraturan 35, dalam mana-mana perpasangan sistem pembumian, konduktor yang lengkap yang dibuat daripada bahan yang boleh diterima dan mempunyai luas keratan rentas yang mencukupi dengan satu atau lebih plat bumi, paip atau rod hendaklah diadakan. Sistem membumi itu hendaklah disambungkan ke bumi dan diseggarakan dengan berkesan. Ini merujuk kepada penggunaan bahan serta saiz keratan rentas konduktor yang akan digunakan, iaitu pengalih pelindung, elektrod, plat bumi yang digunakan. Dan dalam peraturan ini, penyelenggaraan perlu dilakukan bagi memastikan keberkesanan sistem pembumian adalah dalam keadaan baik. 2. Kaedah untuk menentukan saiz luas keratan rentas pengalih perlindungan litar sesuatu pemasangan pengguna. Jadi kaedah yang pertama adalah dengan menggunakan jadual 54F. Merujuk kepada jadual, kita dapat lihat pada kolom yang pertama iaitu luas keratan rentas pengalih fasa. Simbolnya adalah S. Dan yang kedua adalah luas keratan rentas minimum pengalih perlindungan litar SP. Jadi maksud di sini keratan rentas minimum pengalih perlindungan ni adalah kabel bumi iaitu kabel yang berwarna hijau.
Okey, kita lihat yang pada yang pertama iaitu S kurang atau sama dengan 16 mm. Bermakna saiz kabel untuk fasa yang kurang daripada 16 ataupun sama dengan 16 iaitu contohnya saya katakan di sini fasa ni adalah kabel live. Maka untuk kabel bumi yang berwarna hijau, apabila kabel fasa kurang atau sama 16, jadi kabel bumi mesti kurang atau sama dengan 16. Contohnya saya katakan bila kita gunakan kabel fasa 2.5, maka kita perlu gunakan kabel bumi 2.5 mm. Okey, yang berikut dia yang kedua iaitu 16 kurang daripada S dan S kurang ataupun sama 35. Maksud yang sama iaitu 16, saiz 16 kurang daripada S dan kurang daripada 35. Okey, di sini kabel yang perlu kita gunakan adalah 16 mm untuk kabel perlindungan. Okey, bagi kabel fasa yang lebih daripada 35 iaitu S lebih daripada 35, di sini kita perlu bahagikan. Okey, contohnya sini S saiz dia katakan 60. 60 bahagi 2 dapat 30. Jadi kabel perlindungan adalah 30 meter persegi. Okay, berikut adalah kaedah kedua dalam membuat perkiraan bagi menentukan luas keratan rentas pengalih perlindungan litar. Okay, yang ini kita gunakan formula iaitu S bermaksud luas keratan rentas, I adalah arus kendalian, T masa kendalian, K faktor bergantung kepada ketinggian suhu yang selamat, dan semua ini perlu dirujuk pada lampiran yang ada di dalam slide berikutnya. Okay, dia punya formula dia ialah S sama dengan square root I2 kali dengan T bahagikan dengan K. Okay, berikut adalah satu contoh soalan. Suatu litar air gelang menggunakan kabel berpenebak PVK dan bersalut kuprum serta dilindungi oleh 30 ampere fuse yang boleh didawaikan semula iaitu BS 3036. Voltan bekalan ialah 240 volt. Tentukan saiz minimum pengalih perlindungan litar sekiranya masa kendalian ialah 0.4 saat. Okay, formula yang kita gunakan adalah seperti mana dalam slide yang sebelum ini. Okay, langkah yang pertama, kita perlu tentukan galangan maksimum ZS di jadual 41 A1, ZS bagi fuse BS 1.10 ohm. Gunakan formula I samaan dengan V bahagi dengan ZS. I itu adalah arus, V itu adalah voltan, ZS adalah galangan. Jadi merujuk kepada jadual yang tertera, 240 bahagi dengan 1.1 bersamaan dengan 218 ampere. Kemudian langkah yang kedua, tentukan nilai K di jadual 54C. Nilai K bagi kabel PVK dengan pengalih perlindungan sebagai teras ialah 115. Langkah ketiga, tentukan saiz minimum pengalih perlindungan litar. Okey, kita gunakan formula iaitu S sama dengan square root I kuasa 2 kali dengan T bagi dengan K iaitu 218 kuasa 2 kali dengan 0.4 bahagi dengan 115 dan jawapannya adalah 1.2 mm. Berikutnya saya akan terangkan alat perlindungan pembumian iaitu pemutus litar bocor ke bumi ataupun dikenali sebagai RCCB Residual Current Circuit Breaker. Penggunaan pemutus litar bocor ke bumi digunakan untuk memutuskan litar pengguna sekiranya berlaku kebocoran arus ke bumi. Terdapat dua jenis litar bocor ke bumi iaitu kendalian voltan dan arus. Okay, kerosakan litar bocor ke bumi ini bermaksud iaitu apabila live ataupun fasa menyentuh pada badan peralatan. Misalnya peti ais, cerik ataupun dapur memasak. Di mana apabila berlakunya sentuhan fasa pada badan peralatan tersebut, jika tidak adanya penggunaan RCCB, ia akan membahayakan kepada pengguna di mana ia boleh menyebabkan rejatan elektrik dan juga kematian. Terdapat dua jenis pemutus bocor ke bumi. Yang pertama, kendalian voltan dan juga kendalian arus.
Okey, bagi pemutus lita bocor ke bumi jenis kendalian voltan, ia digunakan untuk tempat di mana galangan dalam sistem pembumian terlalu tinggi. Biasanya bagi sistem TT. Voltan kendaliannya hendaklah tidak boleh melebihi 50 volt, di mana 50 volt adalah merupakan voltan selamat bagi setiap perpasangan. Ia mestilah dapat dikendalikan dalam masa tidak lebih daripada 0.4 saat untuk beban yang menggunakan soket keluaran dan tidak lebih daripada 5 saat bagi alat-alat tetap. Berdasarkan gambar rajah di bawah, kita dapat perhatikan rajah ini menunjukkan bagaimana pemutus lita bocor kendalian voltan berfungsi. Di mana berdasarkan pada rajah ini, apabila berlakunya kebocoran akibat wire live dan juga earth, iaitu dari pembumian perkasan, trip coil iaitu gelong keganti yang mana ia bersambung dengan bahagian pembumian perkakasan akan terpelantik. Ini adalah kerana sentuhan di antara live dan earth akan menyebabkan berlakunya penambahan voltan. Dan apabila berlakunya penambahan voltan melebihi had yang ditetapkan, trip coil akan berfungsi dan akan memutuskan voltan. Pemutus lita bocor ke bumi kendalian arus digunakan sekiranya memerlukan perlindungan arus bocor ke bumi yang lebih halus dan putus pada nilai yang ditetapkan. Ia dapat dikendalikan dalam masa tidak lebih daripada 0.4 saat dengan arus kendalian maksimum 0.25 M, iaitu bersamaan dengan 250 mA. Berikut adalah merupakan rajah pemutus lita bocor ke bumi kendalian arus berfungsi. Di mana RCB ini berfungsi apabila wujudnya ketidakseimbangan arus di antara live dan juga neutral. Berdasarkan rajah ini, arus masukan adalah sama dengan arus keluaran. Apabila berlakunya sentuhan wire live dan earth, arus masukan tidak sama dengan arus keluaran. Kerana sebahagian arus yang tinggal pada keluaran ini dinamakan sebagai arus baki iaitu residual current. RCCB akan mengesan ketidakseimbangan menerusi sensing coil dan menghantar signal kepada relay iaitu gelong keganti untuk bertindak memutuskan lita dengan serta-merta. Berikut adalah lampiran jadual. Berikut adalah jadual maksimum galangan gelong rosak ke bumi ZS bagi setiap lita alat tetap iaitu fuse A iaitu fuse BS88 dan juga fuse iaitu BS1361. Fuse C iaitu fuse BS3036 dan yang terakhir adalah jadual 54B di mana nilai K bagi penebatan pengalih perlindungan yang tidak terkandung dalam kabel atau pengalih perlindungan tidak bertebat sehubungan dengan penutupan kabel. Berikut ini adalah jadual yang terlibat dalam pengiraan soalan dalam slide yang sebelum ini. Dengan berakhirnya tayangan slide, diharapkan anda semua dapat memahami pembelajaran hari ini. Okey, sekian. Terima kasih.